والبغضاء هي hal kamu la aku tahliku sya'ra walakin tahliku din. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Telah merebak kepada kamu penyakit umat sebelum kamu, yaitu hasad, dengki dan kebencian, seperti pencukur rambut. Namun dia tidak mencukur rambut, tetapi dia mencukur agama, merosakkan agama. Ya. Ini mana penyakit hasad dan ibu pecah belah ni, dia kata ikut umat dulu. Umat dulu mana umat jahil. Dia tengok apa susah Nabi menyatukan umat Islam ni. Berapa 13 tahun Nabi di Mekah nak menyatukan umat Islam. Ya. Hari ini perkara-perkara yang telah dah dari satu kaki kita berpecah belah. Ya. Ini adalah kerana keburukan daripada orang yang hasad. Ya. Dan kita tengok malam ini kita nak kata hukum hasad pada sahabat Islam yang lain adalah haram. Ya. Bagi mengubati penyakit hasad ini, individu tersebut perlu menginsafi bahawa sifat ini adalah pemusnah pahala, kebajikan dan pecah kesatuan umat Islam. Ya. Jadi hebatnya kita ingat. Ya. Pertama sekali dia satunya ditegah syarak. Ya. Dan dia menunjukkan membatalkan pahala-pahala ibadat. Pahala ibadat membatalkan pahala apa dia? Kita banyak puasa sunat, haji, umrah banyak kita buat, solat sunat, itu batalkan. Ya. Islam ni dia matematik Islam ni bukan macam matematik kita. Matematik kita kalau 10 tolak 1 tidak 9. Dalam matematik Islam tidak. Ya. Ada aja perkara yang batalkan kami. Solat, kita sekejap lagi kita solat Isyak. Solat Isyak berapa rakaat? 4 rakaat. Rukun solat berapa? 13. Kita ulang-ulang. Ya, ulang-ulang rukun solat itu tiap-tiap rakaat itu. Yang kita tak ulang apa? Tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, selawat atas Nabi, salam, takbir kita ulang. Yang lain itu semua kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang untuk 4 rakaat, berapa je ulang? Kalau tak silap saya boleh buat 40. Satu batal-batal. Satu batal-batal. Itu kita kena jaga rukun-rukun tadi. Rukun tadi kaum sekali itu. Dia kata kita belajar akidah. Apa dalam akidah? Kita diingatkan bahawa Allah Maha melihat. Allah lihat rukun family kita, perbuatan kita betul atau tidak. Allah lihat. Sebab Nabi dah tunjukkan. Ya. Kalau Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam solat kamu seperti saya solat dengan dia. Faman zada ala hadza takasawaqat zalama wa asa. Jangan kamu tambah, jangan kamu kurang. Jangan kamu tambah, jangan kamu kurang. Ikut tepat. Dan saya ambil masa lebih 5 tahun nak kumpulkan hadis-hadis yang saya tulis satu buku kitab Smart Solat. Solat ikut amalan Rasulullah SAW. Ambil hadis-hadis di mana ni? Sebab solat bukan satu perkara yang mudah. Lain syariat Nabi Jibril AS, tapi solat atau cukup Nabi di masjid. Dan pentingnya ilmu dalam solat. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi di belah dada dimasukkan iman dan hikmah. Ya. Boleh tak Allah terus masuk ke dalam dada Nabi iman dan hikmah tanpa melalui pembedahan? Boleh tak? Allah Maha Kuasa. Tapi nak bercerita kepada kita pentingnya iman dan ilmu pengetahuan untuk Islam. Itu juga ibadah-ibadah lain. Ya. Itu sebabnya kata Rasulullah inna ibadat Allah tanhu ila billah. Dan buat satu itu bisa jelas. Ya. Terutama ibadah khusus yang dia dijaga. Jadi sekali macam mana kita nak buatnya? Antara cara mengatasi sifat hasad itu adalah dengan memuji orang yang hasad kepada kita sambil menyatakan kecintaan, menyatakan sukacita terhadap nikmat yang dicapai sekarang dengan rasa rendah diri kepada dia.
sekali dia kadang ikut ya, bisikan-bisikan hati yang tak elok yang ikutkan ya. Dan kita kena ingat kebaikan orang. Semua ni ada kebaikan, jangan ada sikit kelemahan apa ni silapan, habis semua kebaikan. Jadi kita ingat kebaikan. Kita ni hidup kita ni kan. Kita ni Allah bagi potensi masing-masing berbeza-beza. Ya, berbeza-beza. Jadi patutnya kita ni dalam masyarakat Islam musuh satu padu sebab apa? Bila kebolehan potensi kita berbeza-beza, jadi bila kita bersama, kekurangan kita ditampung oleh orang lain. Manakala kekurangan kita ditampung oleh kelebihan kita menampung kekurangan orang lain. Ya. Lebih orang lain menampung kekurangan kita. Itu cara. Itu sebab ayat itu dan antara konteks tidak masuk surga orang yang putus satu lagi. Kita tak ada siapa yang sempurna, tak ada siapa yang boleh tahu semua. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Contoh depan saya banyak kelebihan. Melalui cara yang demikian, kita ingat, kita puji dia apa yang ingatkan apa dia punya kelebihan jasa-jasa. Melalui cara yang demikian, mereka yang dihasad itu akan menjadi kawannya dan perasaan dengki mereka itu pun hilang. Bila kita ingatkan kebaikan jasa-jasa dia yang hilang perasaan dengki. Oleh itu, terlepaslah mereka daripada melakukan dosa. Jadi, yang pentingnya kita tidak melakukan dosa. Dengan hasad tadi, boleh putus asa rahim. Kita mula nak apa ni, suzuzan, sangka. Kita jumpa nak maki, cacian, apa ni, caci maki dan sebagainya. Macam-macam. Daripada itu kejahatan ini kan kena tutup. Kalau ada sisi jangan bagi ruang. Pasal iblis di situlah iblis akan apa ni merosakkan kita. Apa juga pintu-pintu kejahatan tutup. Ya tutup. Itu sebabnya orang yang kita tak suka tu jangan ikutkan. Ya kita nampak apa hasil yang diberikan. Tinggalkan ya kecewa ada hasil yang diberikan. Jadi mudah-mudahan kita terlepas daripada dosa kita, dosa besar yang boleh selain dosa besar ya, dan dia juga boleh merosakkan pahala ibadah ya. Firman Allah SWT, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tastawi hasan wala sayyi'ah ifaq bil ladzi ahsanu fa idza ladzi bainaka wa bainahu ada waktu ka'annahu waliyyun. Surah Fussilat ayat 34 maksudnya ya. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Jadi kata tidak sama kesannya atau hukumnya perbuatan baik dan perbuatan jahat. Tidaklah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Bila kau melakukan demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seorang sahabat. Jadi kalau yang tak itu yang dihidupkan, kita lupakan mungkin satu kesilapan ataupun salah faham dan sebagainya. Kalau kita besar-besarkan, ini yang menjadi hasil. Jadi kita boleh benda yang kejahatan ni, kalau boleh kita kecil sampai tutup terus. Ya. Manakala perkara kebaikan kita kena besar-besar, hebat, seluas-luas. Ya. Itu cara yang kita ikutkan. Kalau kita ikut maknanya, seseorang itu ikut telur syaitan, iblis syaitan. Walau awak bila cakap, walau kata dua syaitan, tak boleh ikut syaitan itu. Apa kita boleh ikut? Apa betul? Contoh satu, kita banyak dari masyarakat kita duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal, atau duduk antara dua sujud, ataupun tahiyat akhir, duduk atas duduk. Silakan duduk atas duduk. Itu
Nabi juga ada hadis-hadis Muslim. Ya. Jadi wala tatabu muka saja, tapi itu apa? Walaupun luas solat pun kita itu. Ya. Jadi kalau tengok dalam bab solat, saya kajian dengan solat ini 5 tahun. Macam-macam sebab Nabi kata solat itu mungkin saya solat dan kamu seperti saya solat. Jangan ikut di bawah. Ya. Kita banyak ikut bawah. Dan hari ini solat-solat kita, ibadat kita dah jadi diangkat, bukan ibadat. Itu juga puasa, kita nak madak puasa. Mungkin bulan depan saya bawa sedikit kalau tuan-tuan setuju, tingkatan puasa. Puasa ada 3, satu puasa awal, ya, 8 hari, tak dapat. Itu apa yang kita praktis hari ini, dia bukan puasa, berpuas-puas. Ya, berpuas-puas. Dan tengok, makanan-makanan yang tak ada dijual sebelum bulan puasa semua ada. Dan ada satu masjid saya tak mau sebut kata, kalau tuan-tuan nak mengajar di masjid dia satu hari 9,000 kata. Mana perempuan 9,000 siapa nak mengajar untuk satu hari. Ini bukan untuk saya tak bohong juga. Cuma dia bayar sikit aja, yang lebih dia bayar apa ni? Ada imam sikit. Lepas itu tazkirah Johor. Lepas itu ada bayaran itu sikit lagi, itu makanan. Awak kena setor kita membeli dan saya berarti itu buatan zakat. Di syariat puasa juga untuk kita mendidik kita amalan makan kita cara berhemat. Bukannya kita berpuas-puas. Kita bawa tingkatan puasa. Puasa yang diterima puasa hawas soleh mutaqin. Ada 7 syarat. Hawas soleh mutaqin ada Nabi tingkatnya para awliya, Nabi dan Rasul, ulama-ulama besar. Hawas para nabi dan arifin. Itu yang kedua cukup. Ya, supaya puasa kita diterima. Dengan puasa awal. Buka puasa tak tahu apa. Satu kepala yang tak tahu apa kata. Satu kepala tu buka puasa apa kata. Yang saya tahu 265 ringgit satu kepala. Ada kawan saya kata satu kepala 300. Tahun 2007 saya tengok ada satu 220 menu di sana lagi siapa dah buka sana. 2-3 tahun yang lepas saya tengok dia ada satu di offer 550 ribu. Berapa? So macam mana nak syarat ini makan. Dari malam pula yang sanggup bayar satu kepala 200 lebih 300 siapa bayar kan? Mungkin ini tak kontraktor supply. Ini semua pegawai kerajaan. Dan ini tengah kempen bersihkan kaki tangan awak dengan hari kita malu kita semua yang apa ni SPI tangkap semua orang ini sikit dia orang dan muslim kita malu kita orang Islam apa itu saya ada tulisan buku kerjaya supaya ikut Islam. Macam mana kerja ikut Islam supaya kerja itu jadi pandang umum, dapat pahala dan terhindar daripada maksiat khusus. InsyaAllah akan berkata dalam proses itu ada proses besar. Lazimnya manusia akan suka jika kawannya memperoleh nikmat. Biasa kawannya memperoleh nikmat dia suka dan tidak suka sekiranya musuhnya memperoleh nikmat. Musuh pula jangan kita suka. Manusia akan membenci siapa yang memusuhi kawan-kawan serta tidak membenci siapa yang memusuh serunya. Kata tempat apa yang kata yang kemudian datang konteks Nabi kata tidak boleh putus silaturahim. Jadi mana kita tak ada setuju. Orang Islam tak ada setuju. Kalau kita tak suka seorang, kita tak berurusan. Jadi kita tetap
saudara Muslim, hukum bagi salam tunjuk tangan dan sebagainya. Salam. Kita tak boleh berusaha bekerjasama itu adalah pilihan. Tapi satu rahim tetap hukum. Ya, kita jumpa toko sampul dan sebagainya. Manusia tidak dapat menyamakan antara kedua, antara kawan-kawan. Namun kita dapat menjauhi akan sifat hasad ini melalui dua anggota, iaitu lidah dan hati. Ya, lidah dan hati. Lidah kita jangan yang itu hati, bersihkan hati. Ya, jangan ada lagi pasal itu mungkin karena tidak berlaku. Sedangkan Allah ini maha menerima taubat, maha pengampun. Jadi kita pun jangan, kita tak tahu dia nak taubat. Kita jangan cok dia pada orang yang memusuhi kita dan sebagainya. Tidak menzahirkan hasad itu dengan lidah atau anggota, tetapi melakukan dua perkara itu dengan sekali. Jangan lahirkan dengan lidah dan anggota. Dengan lidah kita dan anggota. Ini syarat ini. Jangan itu tak boleh. Dia tersabda Nabi SAW, salasun lazimatu di ummati, ad-diyaratu wal hasadu was-su'ul zat. Faqala rajulun kama yudhisu bihi ya Rasulullah, mimma kunna bihi. Qala idza hasadta fastaghfir, wa idza zananta fala taham, wa idza tatayyarta fabdi. Hadis riwayat Tabrani. Maksudnya tiga perkara yang menjadi laziman umat. Tiga perkara ini biasa bagi umat Nabi. Satu, menilik, menilik. Ini nasib, tak boleh, nasib. Hasad dan sangka buruk. Tiga perkara menilik nasib, tak boleh, hasad. Hasad tadi itu bersangka buruk. Itu sangka buruk kau. Kadang-kadang hari ini dengan teknologi kita ini, komunikasi kita WhatsApp macam-macam. Jangan terima apa yang orang cakap. Jangan termajukan. Saya fitnah. Saya tak suka. Saya tengok sikit. Tak betul dia. Jangan sebab-sebab. Benda yang itu. Kemudian hari ini maka air kita satu. Apa orang yang bagi titik kenangan. Doa-doa yang baik-baik itu sila dia. Jadi jauhkan apa ni? Kasih, hasad dan cacat buruk. Berkata seorang lelaki, maka apakah cara untuk menghilangkan dia Rasul? Siapa yang mempunyai sifat tersebut? Bersabda Rasulullah SAW, apabila kamu sedang hasad, beristighfarlah, mohon keampunan, beristighfar, mohon keampunan. Apabila kamu berprasangka, maka janganlah kamu menyatakan diikuti sangat itu. Sekiranya kamu percaya pilih nasib, maka lepaskan, tinggal. Jadi tiga perkara ini dia kata apabila kita ada hasad, beristighfar. Lepas solat kita beristighfar. Nabi beristighfar 3 kali. Apa yang beristighfar? Mesti ada yang kita taubatkan. Kita mohon ampun apa dia? Artinya Nabi sempurna solat dia kosong lah. Sebab kosong solat salah satu daripada syarat sah solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina uti solatihim khusyu'un. Ujaya lahum bima khusyu'un solat. Dan ada satu hadis Nabi dia kata hampir tak ada orang yang khusyuk solat. Sebab kita kena taubat. Jadi Nabi ajar kita ini kita bertaubat. Nabi sempurna, solat dia semua dia. Ya. Tapi kita itu sebab Nabi beristighfar apa? Kita mohon keampunan kepada Allah. Apa syarat taubat? Dalam tasawuf ni ada di situ. Syarat taubat mesti ada. Taubat saya meninggalkan apa satu
dosa itu meninggal menyesal dan azab tak kuat lagi. Apa dia? Lepas solat salah silap dalam solat kita meninggal menyesal azab mesti ada ini. Ya. Yang kedua apa? Kita tidak khusyuk solat. Ya, kita minta kita khusyuk solat kita meninggal menyesal azab dan ingat jaga. Ya. Lepas itu lalat tidak ikhlas dalam menyesal. Mesti ada bukan asal Allah di kosong. Ada apa yang kita minta, apa yang kita taubat dengan Allah, mesti ada. Ya. Mesti ada ini. Jadi Allah Maha Pengampun, ya. Kita akan terima taubat kita insya-Allah. Lepas itu kita jaga. Ya. Lepas itu dia kata, apabila kamu berpersangka, maka janganlah kamu menyatakan ikut kata. Kita bersatu bohong, jangan. Kita sebab orang lain diri macam ini kita. Ya. Kadang-kadang itu satu silapan kecil satu. Ya. Jika kamu percaya pilih nasib, maka lepaslah. Jangan percaya dengan pilih nasib. Ya. Tengok orang yang pilih nasib itu nasib dia pun duduk dengan ibu. Kita pergi sebab kita akan kadang kita nak tengok nasib kita. Ya. Bagi duit baru tadi. Ya. Dia kalau kita tengok nasib dia pula. Ya. Patutnya dia tengok nasib dia dulu. Ya. Mesti dia banyak cari berapa yang percaya. Kita tidak rasa tidak syukur atau benci sekiranya inilah nikmat Allah yang diperoleh oleh diri sendiri atau orang lain. Namun rasa itu tidaklah kerana Allah agar tidak membawa dosa. Manusia tidak berupaya mengubah segala ketetapan dan apa ini sudah tiba kerana makhluk tidak berkuasa mengubahnya dan hanya Allah yang berhak. Jadi asal berhubung awam tak boleh jadi ini satu yang besar. Jadi kita kadang dihasatkan apa sana kekayaan dia atau benda dia atau ada ilmu pengetahuan. Hasadnya ada lawan yang banyak ribah. Ribah ni kita nak macam orang yang kaya, kita nak kaya macam dia. Tetapi hati kita tidak mahu nikmat itu hilang. Kerana hasad, kita nak kaya macam dia, tapi kalau dia tu hilang nikmat. Tapi ribah ni kita nak kaya macam dia. Kita contoh diri. Ya. Jadi kita tulis, itu diharuskan. Ya. Jadi kita tak mahu hilang nikmat. Itu juga kita minta kepada orang yang berilmu pengetahuan. Kita tengok dia hebat kan. Kita berusaha nak dapat dia. Mendampingi dia, cari minta untuk pandangan dia. Jadi bukan dan kita tak mahu hilang nikmat itu kepada dia. Itu adalah satu yang digunakan di syariat. Ya. Walaupun itu kita jadikan sekarang sebagai istilah budak-budak sekarang model. Ya. Jadikan model itu. Ya. Itu benda yang itu digunakan syariat. Manusia seharusnya mampu menilai dirinya sendiri. Kita patut